Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid 5 Unggul. Hari ini ialah 15 Jun 2021, hari Selasa. So pagi ini kita ada dua waktu matematik iaitu 7.30 hingga 8.30 pagi. Jadi pagi ini cikgu akan sambung bab 5 sebelum cuti pada pertengahan penggal itu. Cuti penggal 1 2 minggu. Kita telah berhenti pada 28 Mei hari terakhir sebelum kita cuti kan. Dan masa itu kita telah belajar bagaimana buat lukisan tentang objek apabila diberi image ataupun lukis image apabila diberi objek. Ini ialah contoh soalan yang beri image, lukis balik objek. So dia punya faktor skala kena terbalik lah. Kalau 1/3 kita lukis 3. Kalau 2 kita lukis 1/2. Terbalik. Jadi bagi ini kita akan cuba cari luas yang berkaitan dengan objek dan image ini. Jadi anda boleh pergi muka surat 75 sekejap. Okey. So bagi suatu pembesaran luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ini kita telah diberi satu rumus. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ataupun anda boleh tulis K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. Luas image saya guna Li, luas objek saya guna Lo. Ini rumus yang perlu awak guna untuk mencari luas sama ada luas objek atau luas image. Okey, sekarang kita pergi ke muka surat 80. Okey, ini dia. Ada? Alright. Okey boleh nampak kan? Okey contoh 11. Okey, contoh 11. Saya cuba besarkan lagi. Okey, hitung nilai X bagi setiap yang berikut. Okey, bagi setiap yang berikut. So anda diberikan anda diberikan luas objek 27 cm persegi, luas image 243 cm persegi. Memanglah luas itu ada bersegi lah, maksudnya ada kuasa 2 ni Faktor skala ialah X. Okey, dan kita boleh tulis rumus dulu. Faktor skala sama dengan luas image bahagi luas objek. Kan? Ini rumus yang diberikan. Jadi kita salin sekali rumus dulu. Lepas itu kita cuba tuliskan. Faktor skala ialah apa? Faktor skala ialah X kan? Diwakili oleh S. Okay, sama dengan luas image dia berapa? Luas image di sini 243. Okey, bahagi luas image 27. Okey, 27. Jadi kita cari S gunakan kalkulator. 243 bahagi 27. Cari berapa? Okey, cari berapa? 243 bahagi 27. So kita dapati jawapan dia 9. Okey. Kalau kita tengok-tengok macam pelik kalau faktor skala itu 9, maksudnya dia dibesarkan atau dikecilkan. Dibesarkan 9 kali. Macam terlalu kan? Biasanya kalau faktor skala dalam bab ini kita buat faktor skala dia 2, 3 macam itulah. Paling besar pun 3 atau 1/2, 1/3. Jadi maksudnya kalau kita tengok balik apa kesilapan di sini? Rupanya faktor skala ini ada kuasa 2. Kita lupa kan letak kuasa 2. Kalau you tengok balik nota kita tadi, adakah? K kuasa, ada nampak K kuasa 2? K kuasa 2. Faktor skala kuasa 2. So saya tadi lupa faktor skala kuasa 2 ni. Jadi ini kena letak kuasa 2 lah. So X kuasa 2 ialah 9. Jadi kita pakai kalkulator, kita boleh dapat S itu 3. S itu ialah 3. Punca kuasa 2, 9 lah. X ialah 3.
So, boleh guna calculator. Apa itu? Alpha X, alpha sama dengan, alpha S kuasa 2 sama dengan 9. So, tekan shift solve, awak boleh dapat jawapan S itu ialah 3. Okey, sekarang kita pergi ke B. B ya. Okey, so sekali lagi kita cari faktor skala. Jadi kita jangan lupa faktor skala rumus dia K ya. K kuasa 2 sama dengan luas objek, luas image ya. Luas image bahagi luas objek. Rumus bolehlah sama, ini sama rumus benarnya, just singkatan dia lah. Faktor skala di sini ialah X kan, so X kuasa 2 sama dengan luas image 72 bahagi dengan luas objek 18. So X kuasa 2 sama dengan 4. Jadi S di sini berapa? Boleh guna calculator. S itu ialah 2. 2. Tengok dia memang logik lah, 2, 3, 2, 3 macam itu. Okay. Kemudian C. Kita tengok C pula. Okay, boleh. Okay, teruskan C. Ini C ya. And then tadi kalau kita tengok ini ialah D ya, bukan A. Salah type di sini ya, D ya. Okay, C. Anda diberi luas objek ialah X. Luas image 80 cm persegi. Faktor skala negatif 2/3. Jadi kita sekali lagi tuliskan formula K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi luas objek. So K di sini negatif 2/3. Okay, jangan lupa kuasa 2 sama dengan luas image 80 bahagi luas objek ialah X. Ini terus guna kalkulator lah, cari X. Cari X di sini ya. Sekarang soalan ini faktor skala diberi ya. Okey, kita dikehendaki mencari nilai X. Okey, so key in saja. Negatif 2/3 kuasa 2 alfa sama dengan 80 per alfa X. Macam inilah kita key in. So lepas itu tekan shift solve sama dengan. Okey, tunggu sekejap. Kadang-kadang dia lambat sikit. Okey. Lambat dia. Okey, 180. 180. Sekejap. 180. Okey, tuliskan 180. Okey, X ialah 180. Okey, senang saja guna kalkulator. Okey, lepas itu kita pergi ke soalan D ya, soalan yang seterusnya. Okey, sekarang soalan ini anda diberi luas objek 20. Okey, lepas itu luas image ialah X. Okey, lepas itu faktor skala 5. Okey, so K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi luas objek. Okey. Lepas itu kita letakkan K ya. K ialah faktor skala 5. 5 kuasa 2 sama dengan luas image ialah X. Luas objek 20. Cara sama dengan tadi. Awak guna kalkulator. Okey, berapa nilai X? So kita kira lah 500 lah kalau tak silap. Okey, 500. Okey. Boleh ya? Okey. Maksudnya luas image 500 cm persegi ya. Dia dibesarkan 5 kali ganda. Dibesarkan 5 kali ganda. Okey. So kita sambung contoh 12. Contoh 12 Okey. Contoh 12. Saya kecilkan sikit. Okey, ini dia. Okey, contoh 12. Okey. Dalam raja, poligon PRSTU ialah image. PRSTU. Ini ialah image.
Okay, dengan kata lain yang kecil ini objek. Ini objek kecil, image besar. Maksudnya dia telah melalui pembesaran lah. Tengok. Ialah PRSTU, ialah image bagi poligon PQXWV di bawah suatu pembesaran pada pusat P. Pusat dia di P. Okey. Diberi bahawa PQ sama dengan QX. PQ sama dengan QX. Maksudnya sini pun 5. Tuliskan 5 cm QX. Lepas itu VW. VW sama dengan WX. VW sama dengan, ini sama, ini VW sama dengan WX. Ini tapi tak tahu berapa lah. Kita hanya boleh tuliskan di sini ialah sama. Sebab soalan beritahu kita. Okey, hitung faktor skala pembesaran itu. Jadi kita cuba cari mana sisi yang kita tahu kedua-dua. So kita cuba tengok sisi PV. Untuk objek PV berapa? Sisi 6 cm kan? Lepas itu untuk ini PV Okey, PV. Okey, lepas itu untuk image. Untuk image kita boleh ambil image yang besar itu kan, sisi yang sebadan PU. Ambil PU ini PU. Ini adalah image kan, sisi yang sebadan mesti ambil sisi yang sebadan. Okey, PV sebadan dengan PU. PV objek, PU image. Ingat dah. Okey, jadi kita PU 6 tambah 4.8. So 10.8 cm. Itu sisi dia. Okey, sekarang kita nak cari faktor skala. Masih ingat faktor skala? Kita gunakan rumus. Ini hanya panjang sisi bukan luas. Okey. So faktor skala K sama dengan sisi sebadan untuk image, masih image bahagi sisi yang sebadan untuk objek. Bukan sebadan, sebadan. Dengan kata lain, faktor skala K ialah image bahagi objek. Okey, so sekarang kita nak cari K sisi sebadan image dulu. Berapa image? Image 10.8 cm. Bahagi objek 6, kan? 6 cm. Centimeter boleh potong centimeter. Okey, so guna kalkulator 10.8 bahagi 6. Okey, jawapan dia 1.8. Maksudnya dia telah dibesarkan 1.8 kali. Naikkan sikit. 1.8. Itu dia. Cari faktor skala. Okay, lepas itu kita tengok B, perimeter kawasan berlorek. Perimeter. Okey, jadi sebelum kita buat perimeter, kita kena tahu berapa VW kan. VW tak tahu sisi, nanti tak boleh buat perimeter. Kawasan berlorek. Ini kawasan berlorek dia nanti ini dia. Ini kawasan berlorek kan. So kalau nak kawasan berlorek, kita perlu jumlahkan sisi-sisi seperti ini Kita kena hasil tambahkan sisi yang sebadan sisi yang sebadan. Sisi yang sebadan iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah yang berwarna biru itu kan. Itu yang perlu kita jumlahkan untuk cari perimeter. Jadi kita tak tahu VW dan WX. Kita boleh cari. Salah satu kita dapatlah keseluruhan dia. Okey, so kalau VW sama dengan WS, maksudnya UT ini pun sama dengan ST lah sebab dua sisi ini sepadan. So ini 3.6 cm. Lepas itu kita perlu cari SR juga. SR kita cari satu-satu. Okey. SR ini image SR dia sepadan dengan QX. QX ini dua sisi sepadan QX.
QS ialah 5. Faktor skala 1.8. So kita boleh cari faktor skala sama dengan sisi sepadan SR bahagi image ya. SR ialah image bahagi dengan QX ialah objek. Jadi kita boleh dapat SR ini 9 cm. So ini 9. Okey, 9 cm. Lepas itu kita kena juga cari ini. PR kita tak tahu PR. Banyak sisi kita kena cari ya. PR ialah image. PR. Tapi kita tahu faktor skala 1.8. Okey. Kemudian objek dia PQ. Objek kita tahu PQ ini 5. Okey, 5. Jadi PR sama juga 9. 1.8 darab 5, 9. So 9 maksudnya sini ialah 4. 5 tambah 4, 9. Okey ya. Okey, lepas itu boleh nampak kan? Okey ya. Alright. Lepas itu kita cari VW. VW ini ialah objek. VW Okey. VW ialah objek. Okey. Objek lah. Image dia ialah 3.6. 3.6 ya. UT ialah image dia. Kemudian faktor skala 1.8. Ini cara dia. So guna kalkulator VW ialah 2. 2. So maksudnya sisi sini 2, ini pun 2. Catatkan 2, 2. Sekarang semua sisi sudah tahu. Jadi kita boleh cari perimeter. Okey ya. Alright. So jadi perimeter kawasan Belorek perimeter kawasan Belorek. Okey, ini sama dengan saya tuliskan sisi dulu VU tambah UT tambah TX tambah SR tambah RQ tambah QX tambah lepas QS ialah QSW dan akhir sekali ialah WV. Kita mula dengan V, berakhir dengan V. Ya, memang macam ini. Ini memang macam ini ya. Okey, kita tambah semua sisi ya. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisi. Betul, 8 sisi ya. Okey, sekarang VU 4.8. UT 3.6. TS 3.6. SR 9. RQ 4. QX 5, SW 2, WV 2. So awak jumlahkan semua ini. So tengok berapa perimeter dia. 34 cm. 34 cm. Catatkan. Okey. Okey, lepas itu akhir sekali C. Kita pergi ke C ya. Luas kawasan Belorek. Okey, kalau kita tengok luas kawasan Belorek ini, tidak dapat cari bentuk macam ini kan, dia tak bagi luas. Jadi kita perlu pecahkan. Kita boleh cari yang luas kecil itu dulu. Okey, luas kecil ialah ini PQ V W X kemudian sambung. Kan? Dan kita tahu bahawa ini adalah 2, 2, 5, 5, ini 6. Jadi kita cuba potong dia. Potong di mana? Potong di sini.
Jadi kita boleh cari luas dia. 1 dengan 2. Luas 1 tambah luas 2. Yang pertama ini trapezium. Nampak? Tambah dengan yang kedua itu ialah segi 4 yang kecil. Kita boleh buat macam ini. Ini luas objek. Luas objek. Ini untuk cari luas objek cikgu ataskan. Okey. Lepas ini ialah 5. Ini 2. Tinggi ini. Kalau ini 2. Ini 4 lah. Ini 4. Ini 2. Jumlah 6. Okey. So, ini ialah 2, 2. Okey. So, luas dia 1/2 darab 2 tambah 5, sisi yang selari tambah. Kemudian darab dengan tinggi dia 4. Tambah 2 darab 2. Okey. 2 darab 2 segi 4 sama. Okey, so ini 7 darab 2, 14. 18 cm persegi. Ini luas objek. Tulis luas objek lah. Lupa tadi. Lepas kita cari luas objek ini, sekarang kita sudah boleh cari luas image. Gunakan rumus. So kita tahu luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek kan? Ya. So, luas image kita nak cari. K ialah sudah cari di bahagian A. K ialah 1/8. Jangan lupa kuasa 2. Darab dengan luas objek yang baru kita cari 18. Okey, tengok berapa luas image. Okey. 1.8 kuasa 2 darab 18. Okey. Lepas itu, jawapan dia 58. Ah, 58.32. Ini sentimeter persegi. Kemudian soalan ini minta kita cari luas kawasan berlorek. Belum habis luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Okey, luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek itu luas image tolak luas objek mesti besar tolak kecil lah. Luas image 58.32 yang baru kita cari. Tolak luas objek 18. Jadi kita dapat 40.32 cm persegi. Ini jawapan dia. Okey. So, pagi ini anda siapkan muka surat 80, ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Sekarang juga. Kalau you ikut video saya ini, memang awak sudah siap. Sebab you ikut langkah kerja saya kan. Jadi awak siap, hantar terus. Jangan tunggu. Apabila tangguh, nanti tidak hantar. Okey, jadi pagi ini, rakaman video lah. So, pagi esok, kita ada 2 sesi seperti dulu. Sebab 3 waktu ini, saya akan ber-Google Meet dengan anda separuh masa yang kedua, iaitu 9.45 hingga 10.30 pagi. 40 minit yang pertama, baca nota dulu. Baca nota 81 muka surat. 81, 82. Baca dulu. Lepas itu, separuh masa yang kedua, kita Google Meet. Kita akan bincang semasa Google Meet 9.40 pagi. Okey Jadi saya harap semua kena ikutlah Google Meet kita ataupun ikut pembelajaran rakaman video ini juga. Tak kisahlah rakaman video ke Google Meet ke, mesti ikut. SPN masih tetap dijalankan. So tahun lepas pelajar SPN tahun 2020 tahun lepas akhir mereka pun ambil exam kan, kemudian keputusan pun sudah keluar. Daripada keputusan saya boleh nyatakan banyak masa mereka juga Google Meet. Tahun lepas memang saya pun banyak Google Meet dengan mereka. Asalkan mereka ikut memang dapat. Ada pelajar daripada dia kata dulu PT3 dia G gagal. Mendengar rendah, gagal. PT3 G untuk matematik. Tetapi apabila sampai SPN dia dapat matematik, saya itu A. Jadi asalkan saya percaya, asalkan you ikut sahaja pembelajaran yang saya berikan, anda mesti dapat. Mungkin memang
pembelajaran secara maya ini mungkin dari segi kepekesanan kurang. Tapi saya percaya dia akan membawa impact juga. Asalkan awak ikut, saya percaya dia membawa kesan kepada anda juga. Lama-lama mesti awak dapat sesuatu. Jadi ikut dengan baik. So saya rasa, cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita akan jumpa balik pagi esok. So itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.